Kumpulan yang kedua ialah kumpulan-kumpulan yang berada di tengah-tengah. Dia kontradiksi antara nak percaya dengan nak menolak. Mereka kumpulan yang ditimpa pada hati, jiwa dan perasaan mereka ragu-ragu. Dalam hati mereka jatuh was-was. Dalam hati mereka terdetik boleh percaya ke tak boleh percaya. Kisah ni benar ke, kisah ni palsu. Golongan-golongan ini ada di antaranya yang dah Islam sampai murtad. Mereka menolak, mereka menerima antara dua keadaan. Kenapa ini berlaku pada mereka? Ini berlaku kepada mereka kalau mereka nak terima kisah ni, mereka nak percaya kisah ni, dia jadi terkait dengan golongan yang pertama. Untuk mempercayainya terlampau jauh untuk difikirkan oleh akal secara logik, secara fizik, memang payah nak berlaku. Memang payah nak terjadi. Tak boleh nak diterima oleh akal. Tetapi mereka juga memahami dari sisi dan sudut yang kedua. Nak kata Muhammad berbohong, kita kenal Muhammad sebelum ni seorang pemuda yang tak pernah berdusta. Muhammad tak pernah menipu. Muhammad tak pernah cakap bohong. Kenapa seseorang sanggup menggadaikan maruah dan potensi yang ada pada diri dia, sanggup bercakap benar sebelum ini sehingga dia menjadi idola dan pengagungan dalam masyarakat? Kali ini dia nak mendatangkan satu berita yang bohong, satu berita yang tipu untuk jatuhkan maruah dia. Tidak ada logik juga. Sepatut dia meneruskan keamanahan dia. Dia meneruskan kepercayaan masyarakat atas dia. Bukan orang duk percaya, tiba-tiba dia nak bawa satu cerita yang boleh drop dan jatuhkan maruah dia. Jadi yang kontradiksi ni antara sisi nak terima dengan tak terima. Manakala kelompok-kelompok yang ketiga ialah kelompok-kelompok daripada kalangan umat Islam yang menerima berita ini tanpa banyak komen, tanpa banyak sanggahan, tanpa banyak pengingkaran. Dan pendekatan yang mereka ambil sama seperti yang ditunjukkan oleh sahabat utama. Sahabat besar yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu pendekatan imani. Inilah yang paling terbaik dalam ketiga-tiga kategori dan aliran manusia ini. Sebagaimana bila dipersoalkan kepada Abu Bakar, adakah kamu percaya berita yang telah dikhabarkan oleh Muhammad kepada kita semua? Bahkan dijawab dengan tegas dan penuh keimanan di dalam hati dan dada Abu Bakar. Kalaulah Muhammad yang menceritakan semua ini, bahkan bukan sahaja peristiwa Isra, bahkan bukan sahaja peristiwa Mi'raj, kalau Muhammad yang cerita lebih jauh lagi tinggi daripada Isra dan Mi'raj, pasti aku akan beriman dan percaya. Tapi tuan-tuan harus ingat, walaupun ketiga-tiga kelompok dan aliran ini wujud dan muncul pada waktu itu, tetapi sejarah tidak pernah melupai kita. Sejarah tidak pernah membohongi kita. Bahkan kumpulan yang tiga ini tidak pernah kendur dan berkurang jadi dua. Bahkan kumpulan yang tiga ini jauh nak kendur dan berkurang jadi satu, semua nak percaya, tidak. Bahkan ketiga-tiga kelompok manusia, ketiga-tiga aliran ini masih terus wujud sampai hari ini. Tak kira seseorang manusia atas apa jua kepercayaan dia, atas apa jua pegangan akidah dia, atas apa jua agama dia, atas apa jua bangsa dia, pasti hari ini data dan statistik yang kita boleh buat tiga golongan ini terus dan tetap ada. Hari ini bila disuarakan dan dipamerkan Isra dan Mi'raj, yang tak percaya berlambak. Yang tak mau menerima berlambak kerana mereka menganggap peristiwa ini seperti mitos-mitos yang ada dalam legenda sejarah. Mereka menganggap ini kisah khurafat.
Mereka menganggap ini dongengan-dongengan orang-orang Arab yang cuba diacuankan pemikirannya oleh Muhammad kepada pengikut-pengikutnya. Bahkan sebelum ini juga, kalau tuan-tuan perhatikan dalam sejarah kuno dan sejarah lampau sebagai contoh, banyaknya kisah-kisah pengembaraan seperti gambaran Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah. Dalam sejarah Parsi dah ada kisah seperti ini. Dalam mitos Nasrani adanya apa? Yang kita panggil orang hak pakai baju putih, baju merah tu, naik kuda, naik rusa terbang. Apa dia? Santa Claus. Lepas tu ada kuda unicorn zaman Yunani. Macam-macam. Jadi ada di antara mereka yang menuduh, mungkin secara tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan, mungkin secara sembrono, dan mungkin ada tuduhan-tuduhan yang berniat jahat untuk menjatuhkan kredibiliti kisah ini dan kredibiliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka menganggap Rasulullah mencedok, Rasulullah menyadur, Rasulullah copy paste kisah-kisah sebelum ini dan ceritakan benda ni kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Kenapa bila kami menceritakan tentang kuda unicorn kami, kamu kata dongeng? Bila kami cerita Santa Claus kami, kamu kata dongeng? Bila kami cerita riwayat Parsi kami, kamu kata dongeng? Bila Muhammad hak naik, oh tak dongeng terus. Bila Muhammad hak naik, kena beriman. Bila Muhammad naik, kena percaya. Apa ni? Ini dah berlaku dalam masyarakat sejak sekian lama. Dan inilah yang kita perlu telusuri. Dan yang kedua akan terus ada. Sampailah mereka diberikan petunjuk dan diberikan hidayah oleh Allah. Moga-moga berlaku demikian. Kerana golongan yang kedua lah ni, di antara pertimbangan sekiranya kita boleh mendatangkan hujah-hujah, kita boleh mendatangkan dalil-dalil yang boleh meyakinkan mereka boleh berubah kepada golongan yang pertama, iaitu sepenuhnya beriman kepada kisah ini. Dan inilah yang menjadi tujuan, inilah yang menjadi paksi. Kita bila menceritakan tentang konsep-konsep dan tema besar seperti Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, jangan kita tersepit dengan kontradiksi ilmu-ilmu yang berbentuk fundamental, yang kita panggil corak aliran tradisional, corak aliran klasikal. Dalam masa yang sama, bila saya sebut macam ini, tidak ada sedikit pun kurangnya rasa hormat saya dengan ketokohan ulama-ulama dahulu. Why? Kerana ulama-ulama dahulu, tuan-tuan guru dahulu, ustaz-ustaz kita dahulu telah menjalankan dan menyebarkan amanah ilmu ini sesuai dengan kondisi dan keadaan pada masa mereka. Tetapi hari ini bila ada penentangan-penentangan terhadap Isra' Mi'raj yang membuktikan hujah-hujah yang mereka inginkan dari sudut fizik, dari sudut dalil, dari sudut saintifik, kita memerlukan carian-carian untuk meyakinkan kembali mereka dengan hujah-hujah kita. Yang inilah jadi tugas orang-orang Islam. Bukan hanya tersepit dan terjerat dengan klasikal, tradisional dan fundamental kita yang sejak sekian lama. Kalau orang minta macam mana ni dari sudut sains, beriman ajalah. Macam mana dari sudut fizik, beriman sajalah. Macam mana dari sudut saintifik, beriman sajalah. Ini jawapan yang tidak meyakinkan mereka. Tuan-tuan tentu sedia maklum dan faham apa yang sedang saya perkatakan sekarang.